Didik TV KPM. Okey, jadi kita teruskan kepada tanpa menggunakan kalkulator. Bagaimana kalau tak guna kalkulator, kita nak dapat jawapan dengan tepat. Okey, mari ya, kita tengok soalan seterusnya. Bundarkan 3.0567 betul kepada 3 angka bererti. Teknik yang pertama, murid melihat kepada jawapan yang diberi. Apabila soalan itu nak 3 angka bererti, maka jawapan yang bukan 3 angka bererti, murid hapuskan. Jika tengok A, B, C dan D, maka kita akan hapuskan B dan D. Jadi, pilihan jawapan yang kita ada sama ada A ataupun C. Di sinilah kita lihat 3 angka bererti 1, 2, 3 pada nilai 5. Sebelah 5 adalah 6, maksudnya kena bundarkan. Maka jawapannya adalah 3.06. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bundarkan 38.59 betul kepada 2 angka bererti. Jadi, kita punya fokus pada jawapan adalah 2 angka bererti. Maka, bila kita lihat jawapan yang diberi, murid-murid, apakah yang kita nak hapuskan? Pastinya kita akan hapuskan pilihan B dan juga D. Kerana B dengan D bukan 2 angka bererti. Di sini saya ingatkan sedikit murid-murid di rumah apabila contoh nombor 40. Ini adalah 1 angka bererti. Sebab sifar di belakang bagi nombor bulat tidak dikira. Tetapi sekiranya saya buat 40.02 sifar. Dalam bentuk perpuluhan, sifar di belakang ini dikira. Maka dia akan menjadi 5 angka bererti. Okey, agak-agaknya murid saya dah dapat jawapan untuk soalan ini. 38.59 kepada 2 angka bererti. Jawapannya adalah C, 39. Jadi, murid jangan salah terpilih 39 perpuluhan sifar. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor bulat ini. 636,729. Betul kepada 3 angka bererti. Okey, kalau... Sekejap, saya nak pergi. Sekiranya datang soalan sebegini, murid kena lihat nilai digit. Kalau nilai digit adalah 636.729 adalah 6 digit, maka pilihan jawapan mesti 6 digit. Bukan lagi A, bukan lagi B. Jadi jawapannya adalah D, 637,000. Okey, seterusnya ini. Kalau tadi kita dah lihat masa saya buat yang mula-mula sekali, apabila dapat perpuluhan, mesti kuasa negatif. Maka bila datang soalan sebegini, juga kita tahu jawapan kita mesti perpuluhan. Jadi, C dengan D kita hapuskan. Maka pilihan yang jawapan yang terbaik yang kita pilih disebabkan negatif 2, jadi dia bergerak 1, 2. Okey. So jawapannya adalah A. Seterusnya, kita pergi soalan seterusnya. Ini dalam bentuk piawai. Jadi, murid-murid dah tahu dah tadi, apabila diberi nombor ini, nak ditukarkan dalam bentuk piawai, mesti kuasanya positif. Maka, antara A, B, C dan D, apakah jawapan dia? Cuba murid-murid teka di rumah, adakah sama dengan jawapan saya? Okey, jawapannya adalah B. Jawapannya adalah B. Kenapa B? Sebab kita tahu ini adalah nombor bulat, maka dia kuasanya adalah positif. Okey, kuasanya adalah positif, kemudian kita kira sajalah pergerakan titik tersebut. Seterusnya, ini. Katalah murid, antara berikut yang manakah merupakan graf mudah? Katalah murid tak ingat graf mudah tu apa? Okey, murid jangan susah hati. Murid lihat saja pilihan jawapan yang diberi. Bila murid lihat pada jawapan yang diberi, murid boleh meneka di manakah atau yang mana satukah jawapan. Sebab kita akan pilih jawapan yang lain daripada yang lain. Kalau kita tengok A, B, C dan D, kita boleh nampak jawapannya adalah A. Kenapa A?
Sebab A saja yang tak ada gelung. Kalau B ada gelung, C ada, D ada. Jadi jawapan dia A. Sebenarnya murid-murid graf mudah adalah graf yang tidak bergelung atau berbilang tepi. Okey. Seterusnya kita pergi soalan ini. Antara berikut yang manakah bukan subgraf? Jadi saya ulang sikit hari ini. Apabila disebut soalan tentang subgraf, sub maksudnya sebahagian daripada graf yang diberi. Jadi subgraf ini dilukis semula dengan betul dan tepat mengikut gambar rajah yang diberi, mengikut graf yang diberi. Jadi, murid-murid di rumah cuba meneka antara A, B, C dan D mana satu jawapan. Agak-agak Mira, mana satu jawapan yang pelik sikit. Yang pelik sikit, cikgu. Kalau Ya. yang pelik sikit. Dia mesti sama sebiji macam gambar rajah, macam graf yang diberi. Okey, jawapan dia ialah D. Mira kata D Okey, ini Mira kata D. Alamak. Okey, cuba murid tengok. D, kalau kita tengok D adalah di sini. Jadi ini juga adalah subgraf sebab dia masih sama. Okey, bukan D Mira, antara A, B dan C. Mana satu? Kalau saya kata jawapannya ialah C, cikgu, betul tak? Betul. Kenapa C? Sebab nampak ni terbalik. Bila terbalik itulah jawapan dia, bukan subgraf. Okey? Jadi saya harap murid-murid di rumah faham sedikit tentang apa itu subgraf, apa itu tadi graf mudah. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan menengah rendah. Bila datang soalan menengah rendah, murid lihat A, B, C dan D semua sama. Jadi kita tak perlu uji. Kita cari apa yang berbeza. Jadi apa yang berbeza, murid lihat kita ada di belakang ini. Nilai di belakang ini yang berbeza. Jadi tips saya, murid darab 2 darab negatif 1, murid dapat negatif 2. Darab dengan 5, murid dapat negatif 10. Jadi antara semua, mana satu negatif 10? Jadi jawapan dia B. Yes, betul. Jawapannya adalah B. Sangat mudah murid-murid. Tidak perlu menjalankan satu persatu untuk mencari jawapan bagi soalan objektif. Okey, seterusnya ini. Saya nak kongsi satu tip untuk anak-anak murid di rumah. Alright. Pertama, apabila murid jumpa soalan pecahan sebegini, murid kita sangat takut dengan soalan pecahan. Okey, kita guna kaedah tembak. Ini teknik. Macam mana nak tembak? Okey, kita ambil yang bawah, kita akan tembakkan semua sebutan. Kita buat anak panah dulu. Bila kita tembak, bila kita tembak, 3 darab 2 kita dapat 6. 3 darab H, kita akan dapat plus 3H. Sama dengan 7 tolak 4G. Okey, kemudian murid lihat jawapan. Jawapan kita semua G. Maka kita nak G. Jadi, kita pindahkan negatif 4G ini ke sebelah. Jadi, kita dapat 4G sama dengan 7 tolak 6 tolak 3H. Saya pindahkan semua ke sebelah. Sebab kita nak semua G. Okey, jangan buat apa lagi. Murid selesaikan dulu sebutan yang serupa. 7 tolak 6, 1 tolak 3H. Cuba murid lihat yang manakah yang ada 1 tolak 3H. A, cikgu. Yes, itulah jawapan dia. Jadi, tak perlu pun kita selesaikan sampai habis. Untuk kertas objektif, murid kena jawab sambil melihat jawapan yang diberi. Jadi, itu membantu murid untuk meneka jawapan yang tepat. Jadi, murid tak perlu selesai sampai habis. Okey, seterusnya ini. Ini adalah graf. Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Okey, jom murid di rumah ikut saya. Ini 8 adalah pintasan Y. Jadi maksudnya dia mesti duduk di Y pada nombor 8. Jadi pilihan kita, pilihan kita mesti... dah dapat jawapan pula. B tak boleh, D pun tak boleh. Sebab 8 kita terletak pada negatif 8, pintasan Y kita. Pilihan yang kita ada sama ada A atau C. Tip saya, cuba anak-anak angkat. Disebabkan negatif, tangan kiri. Tangan kiri. So, graf itu akan bermula dari tangan kiri. Apa saja negatif,
graf itu akan bermula dari sebelah kiri anak-anak. Sebelah kiri murid. Jadi, jawapan kita adalah A. Jawapan kita adalah A sebab nampak sebelah kiri kita. Kalau ini sebelah kanan kita. Sebab dia positif. Maksudnya di sini, kalau di sini negatif, maka dia akan bermula sebelah kiri. Alright. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan tajuk set. Baiklah, kita lihat maklumat yang kita ada untuk menjawab soalan ini. Sebenarnya sangat mudah. Pertama, kita tengok maklumat yang pertama. P bersilang dengan Q adalah set kosong. Maksudnya tiada persilangan. P subset dalam R. Jadi kita tahu P mesti duduk di dalam set R. Jadi murid akan lihat mana satu jawapan yang diberi. Jadi kalau kita tengok manakah set P yang duduk di dalam set R. So jawapan dia adalah A. Ya, pandai Mira. Okey, saya rasa itu saja perkongsian kita untuk teknik menjawab kertas satu tanpa menggunakan kalkulator. Didik TV KPM